Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Makcik tu duduk wheelchair tau. Selama hidup dia memang paralyzed kaki. Tiba-tiba dia boleh jalan. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi minggu ini, bulan puasa dalam puaka. Macam mana puasa korang semua? Diharapkan semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Ya? Okey, dan sambil kita tadi dah pergi tarawih semua, sekarang yalah tengok puaka. Terima kasih lah banyak. Okey, kita ubah sikitlah waktu puaka ni. Daripada pukul 9 kita naik ke pukul 10 macam tu. Okey, dan tamu kita hari ini suaranya puaka. Okey? Kalau siapa dengar mesti terpegun gitu. Tak tahulah apa. Ini dia Rahila Rashun. Hello, nak tahu mana ni? Sini situ boleh. Hello everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kamera. Itulah banyak. Bajet besar. Betul. Jangan cakap. Okey. Yeah. Thank you banyak. Terima kasih sebab having Rahila here today. Yeah. Okey, jadi macam ni sekarang buat apa? Sekarang full-time mother. Ya, saya. Dan kalau ada job, Rahila masih nyanyilah. Nyanyi ke sana ke sini. Ya. Kalau bulan puasa pernah tak orang jobnya nyanyi bulan puasa? Puasa jarang. Tapi mungkin macam opening untuk dululah, masa ada bazar apa kan. Selalu opening. Tapi sekarang rasanya tak ada. Yalah dah, itu kan? COVID dah kurang lah. Dah kurang. Tak apalah. Yelah, sekarang COVID ni, pandemik ni, ada bagus yang baik, tak bagusnya Ustaz Betul. Yang bagus kita tak boleh jangkakan apa-apa lah. Yang bukan yang bagusnya, tapi yang macam kita ambil kesempatan ni ya untuk dekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang mana tak ada masa nak mengaji ke apa kat rumah, boleh inilah masanya. Jangan cakap pula nanti aku tak ada masa, aku tak ada time, aku kerja gini kan. So this is the time for you to, masanya untuk anda untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Tak orang tak kita lah kan. Ustaz nak tahan ketawa kenapa? Tak ada. Senyum-senyum Ustaz. You look me downstairs level No, 1. I never look people downstairs. You looking up the way. Upstairs. Okay, kita teruskan dengan cerita seram. Okay. Nak cerita apa dulu Belum puasa pernah kenapa apa tak? Tak, itulah macam tadi kita cakap, Rahila punya orang jarang nampak atau rasa ke atau tapi ada jugalah dengar cerita macam ada macam satu kali tu kakak Rahila sendiri yang pernah kena kacau sebab uncle Rahila baru pindah rumah. So masa tu dia nak pergi toilet. So dia nak pinjam toilet. Jadi bila dia masuk tu dia memang senang kena. Dia macam lemah semangat gitulah. Dia memang senang kena. Memang senang kena. So bila dia tengah nak cuci tangan dekat sink toilet tu, dia tengok atas, dia nampak benda kat belakang dia. So dia terus I think gula-gula. So dia pekik nama bapak Rahila. Diorang kalang kabut datang. And then terus muka dia macam pucat lesu, that kind of thing. So Rahila antara adik-beradik yang susah nampak lah. Sometimes kalau macam dia mimpi, dia tidur, dia mimpi apa ke kan, nanti dia akan cakap, aku nak kejut kau pun susah. Kau tidur je kau dah macam hantu. Aku pun takut nak kejut kau. That kind of thing. So ada satu kali tu dia tengah tengok TV kat rumah. I think masa kita muda lah, zaman sekolah. Sekarang dah tua ya? Taklah, sekarang semua dah kerja, dah working adult kan, dah ada tanggungjawab. Dulu masih kecil lagi kan. So she was watching TV dengan my mother. My mother duduk across opposite dia lah. So tiba-tiba satu badan dia dengan sofa kita tu ada ulat putih macam maggots. Tiba-tiba. And then my mother nampak juga. So my mother came nak tolong kebas, tiba-tiba hilang. So until today kita tak tahulah kenapa. Kita tak tahu apa-apa yang terjadi. Macam tadi Rahila cakap pun, kakak Rahila pindah because my mother tinggal tingkat 3. So tingkat 2 tu ada rumah kosong yang dah 2 decades kosong. 2 decades berapa tahun Ustaz? 1 decade tu 10 years, right? Yeah. Bukan 50 ya? Bukan 50 Boleh kan? cakap
Kalau orang cakap 100 decades tu maknanya Ha? okey, cerita lain ada. Soalan lain ada soalan. Okay. So dalam 20 tahun gitulah dah kosong and previous owner was nenek tua. Oh yeah. Yeah. So anak dia finally nak jual rumah tu lah, anak owner tu. So kakak Raila pun macam okay lah mak, rumah murah kan, so okay lah nak beli. Lagi pun my mother tingkat 3, rumah tu tingkat 2. So housing grant was big resale kan. So dia beli, tak fikir apa-apa. And then a week later, diorang pun tak buat apa-apa kat rumah tu, macam tak fikir apa-apa lah kan, positif. Sekali my bibi tengah nak kemas bilik yang kosong, nampak ada lembaga hitam dengan nyangkung atas gerobok baju. Oh, wow. Dia terus pingsan. Dia pekik, terus pingsan. Yeah. So that was what happened lah. Yeah. Cukup yang macam sama dengan cerita yang apa tu pernah ceritakan kat episod-episod yang lalu. Pasal apa tau? Diorang kita syuting kat Perlis. Sekarang chalet tu dah tak ada lagi. Tak tahu lah, ada orang bagi tahu ada orang macam yang dia ni paranormal, suka buat apa ghost hunting semua kan. Dia pergi kat kawasan tu, dia tunjukkan. Jadi tak payah cerita lah dah repeat sama cerita pula. Dia Saru pun tau, dia apa. Saru. Because my father punya family friend ada kampung kat sana. So nanti macam Raila tak tahu what exactly happened sebab usually fathers dan diorang tak akan bilang kita, takut anak-anak semua takut kan. So nanti diorang keluar and cari ke apa ke atau benda tu yang akan datang mengganggu family semua ya. Dia Saru pun scary juga. Yang cerita yang belum habis cakap ni sorry. pasal gerobok sama. Oh ya. Before that diorang macam bakar-bakar kemian. Drama, kau tu jumpa bomo nak cari benda hilang, so called. Cerita bukan cerita seram. Cerita moden-moden sebab dia ni datang nak jumpa bomo. Kan sekarang orang semua gitu kan, barang hilang ke apa jumpa bomo. Sikit jumpa bomo. Kita jumpa bakar kemian. So pelakon veteran cakap, jangan bakar benda-benda ni semua. Ni nanti ada benda dah nanti masuk ni. Betul. So cakap jangan bakar kemian tak tahulah apa kan. Habis lepas tu terus malam tu kat kru punya chalet, dia buka mata, dia menyangkung atas almari. Jahat diorang. Tu bulan puasa. Tak ada tempat lain ke nak menyangkung? Itulah. Atas gerobok pula. Sebab kalau bawah orang tak nampak. Betul. Faham? Dia pun pinter. Jahat. Enggak apa-apalah. Satu ni baru saya terperasan kita dalam macam paranormal punya group semua pakai baju hitam, baju sama. Baguslah datang baju sama, terima kasih datang pakai support kita bagus. Waduh, ya. Ni kita commercial break lah. Ni dua-dua ni semuanya Ustaz pernah ambil bahagian dalam reality show di Indonesia. Rahila pun represent Singapore. Betul. Wah, tengok Same channel Same channel, yes. calang-calang puaka punya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan? Rezeki lah, experience kat sana. Betul. Kat negara ada orang. Ustaz experience, silakan. Experience hotel yang Ustaz duduk hotel mana? Jangan Tak nak disebut. sebut. Okay. Hotel yang kita duduk tu kan. Tapi rabak lah hotel tu. Memang Sama hotel dia kasih. Yes. I think should be the I same don't know lah. I don't know. Kita tak bercakap. Yeah, true. Yeah. So bila kita sampai, so previous punya batch cakap lah yang hotel tu very scary ke apa ke. So Raila pergi, macam Raila cakap, Raila memang tak suka fikir tau. So pergi sekali malam tu, Raila punya partner another Singaporean also lah. Kejut Raila, Kak bangun lah kak, teman adik. Kau kenapa? Aku nak tidur kan. Raila kata itu. Dia kata aku dengar bunyi scratch dekat katil, dekat dinding tu bunyi scratch. Lama juga tau. So bila dia kejut Raila, benda tu stop. Okay. And then bila Raila pergi toilet nak cuci muka, dia kata dia dengar lagi. So Raila pun macam tak fikir apa-apa lah. Tak apa adik, tak apa. Kita buka ayat, kita tidur balik. Tapi kesian lah budak tu tak boleh tidur sebab dia kena kacau lah all the way, kena kacau all the way. So the next day kita share dengan ada rooms lah, ada contestant. Diorang kata diorang pun kena kacau. And then rupa-rupanya bila kita dengar pasal cerita lama, diorang kata macam hotel tu memang dah haunted, satu. And then ada penyanyi-penyanyi Indonesia juga yang kena hantar barang lah, apalah. So sometimes benda-benda macam ini dia tempias. Boleh kan? Boleh tempias kan? Yeah, true. So macam during my season, live on TV, 3 contestant pingsan live. So yalah, and before that diorang nampak dekat TV ada kelibat lari sana, kelibat lari sini. Then on the same time diorang pun pingsan lah.
Sampai demam. Ya, tapi kita tak tahu apalah. But yang penyanyi Indonesia tu, diorang kata kat backstage kan, dia kata dia dah tak nak nyanyi, dia dah tak nak compete. Tak nak nyanyi. Aku penat, asyik kena gini. Okay. Raila rasa mungkin dia dah selalu kena orang attack, kena hantar barang. Suara sedap. Sedap sangat. Selalu gitu Tapi dia selalu kena. Mungkin nak jatuhkan dia. He himself tell us that dia dah penat nak nyanyi, dia dah tak nak nyanyi, dia nak stop. Sampai macam mungkin ada orang jealous ke apa ke dengan dia punya kerja kan. Itu kalau menang dapat apa ribu? Tak ingat lah. Sebab mana-mana pun orang diorang yang angkat. Dangdut bukan yang senang nak nyanyi. Orang diorang je. Dia punya kokolah dia. Kokolah pula dengan dangdut je. Lenggok-lenggok lagi dia punya cengkok dia semua. Cengkok je. Ustaz suka dangdut nyanyi. Nyanyi sikit Ustaz. Tak ada lah. Tadi dia dia dah je lah. Sebelum start dia cek Kita bulan puasa tak suka buat bid'ah Ustaz. Aduh. Tak, itu penonton dia. Yalah Ustaz Yalah. act balik penonton. Ustaz bila kat sana macam mana? Ada gangguan macam Rahila macam mana? Tak ada, so far tak ada tapi kita punya hotel memang rabak. Oh okey. So memang, tapi gangguan tak begitu banyak. Pasal kita that time kita live is before Subuh. So time sahur. Okay. So malam tu memang kita tak tidur lah. So bila kita tak tidur tu, kita akan pergi studio dan kita kena siap make up and everything, dan kita pun kena baca apa yang benda-benda yang kita nak sampaikan, all this kind of things lah. So kita kalau malam gitu kita tak banyak ada kat hotel. So sebab itu mungkin tak ramai kita punya, kawan-kawan yang lain tak kena apa-apa lah. Tapi memang studio dia memang Ni cakap pasal studio mesti lepas ni mesti orang tanya saya, nanti ada email nanti kat kesian nanti admin. Bagi tahulah kat mana, bagi tahulah apa macam nak tengok Ustaz. Nanti Ustaz buat apa? Competition buat apa? Competition syarahan. Kalau YouTube cari apa? Aksi Asia. Menang tak menang? Masuk top 10 je. Top 10. Okey lah tu. Okay Sebab 5 negara Ustaz. Yes. Bukan senang. Tapi memang susah. Pasal kita lawan, even for Malaysian pun kita lawan dengan PU. Even PU Riz pun masuk. Yang PU Riz Neelofa. Itu pun satu batch sama-sama. Piuri tak tengok. Piuri. Suzairi. Itu yang baru nak buat. Naughty lah bulan puasa macam gini. So kena lawan dengan PU, dengan imam muda ni semua. So it's macam memang susah, tapi alhamdulillah challenging lah. sih. Betul. Kan? Lagi Ustaz nak kena sampaikan benda Besar agama. Besar agama. It's not easy, you know. And so only 5 minutes ada kasih. So kalau macam I watch terlalu before. lama sangat, Nanti potong poin, kurang sangat pun potong poin. So macam nak kena cun-cun 5 minutes exactly. So dalam tu ada points padat everything. Yalah. Tapi yang penting kena rasa bangga sebab represent Singapore. Betul? Kan? Ni cakap pasal pula. Pasal disaru tadi tu. Short and sweet. Kenapa Ustaz suka ketawa kan orang biasa cakap? Tak, saya terhibur. Yes, betul. Alhamdulillah. Atau nak adjust? Adjust job. Disaru. Pernah dia cakap, saya nak pergi Disaru holiday. Terus dinasihatkan apa tahu? Okey, kalau kau nak pergi Disaru, boleh. Minta maaf orang Disaru ke orang Malaysia ni bukan kita nak, ini bukan minta maaf banyak. Dia orang sampaikan aja. Dia cakap, okey, kalau kau pergi hotel sekian-sekian ni, jangan pergi tingkat 5 ke tingkat 7, something like that. Dan jangan pergi kat bilik ini semua. No good. Tu je, pendek ceritanya. Yalah. So memang saya tak pergi sana pun. Kan? Dah cakap gitu, siapa yang nak pergi? Raila pun tak ada story pasal Disaru sangat lah. Cuma dengar tu dengan ni je. Okay, daripada tu Indonesia kita ke Disaru, ada lagi cerita? Ada. Masa tu Raila kerja nurse di sebuah hospital. So masa tu kerja night shift. So Raila ingat lagi that night kita orang tak ada male nurses, so it was all female nurse. So okay, that hospital it's a U shape punya layout. Tahu tak hospital mana? Tak tahu Okay. So masuk pintu sini beds 5 bed satu cubicle tu lah. Kita panggil cubicle. So Raila punya ward ada toilet dalam each cubicle. So it's a B1 class thing lah. So paling ujung sekali, that corner, the U shape gini kan, that corner is a trolley bath punya bilik.
Tapi ward kita tak pakai sebab kebanyakan my patient is kidney punya patient. So diorang masih boleh berjalan. Tak ada yang bedridden lah. So that room kan kita buat as store. Okay. So each toilet semua ada call bell tak? Betul tak? Yeah, Kan ada call bell. So imagine dalam bilik tu call bell dia like pintu, call bell dia ujung tau sebelah dalam. So penuh dengan barang-barang, wheelchair lah, apa semua penuh dengan barang-barang yang dah rosak ke apalah. Pada malam tu tepat pada I think 3 AM in the morning ke apalah, call bell tu bunyi. Dia tertarik, ada orang tarik. So kita was wondering tau, patient mana yang call ni? Because it was macam kita tak pernah nampak that word keluar. Macam usually ada bed 1, bed 2 kan. Kita tengok ni trolley bath punya bilik ni. So I was the youngest and then Raila pun suka macam tak fikir apa-apa kan. So kita macam kau pergi masuk matikan. Kalau kita tak matikan kan, dia on je apa. And dekat kita punya counter pun kita tak boleh matikan manually. So kita nak kena masuk bilik tu tau. So kita tak fikir apa-apa lah. Raila, kau Raila cakap kau kan berani, kau pergilah. So I went. Raila buka pintu, Raila capai lampu dulu tau, muka kat luar. Tangan je masuk dulu. Kita pegang tu. Itu Raila pergi gitu juga. So bila Raila dah on the switch, sekali tu tak ada apa-apa pun dalam bilik ni. Sekali Raila macam masuk tepikan barang. Because nak pergi call bell tu nak matikan is penuh, tak boleh jalan. So I had to like shift things, matikan. Keluar. Sekali another half an hour later dia bunyi lagi. Dia nak ajak main. So far itu je lah macam apa yang Raila experience. That was my personal experience. So sampai Raila dah bingit, Raila just on the lampu, masuk lagi, matikan, I just buka pintu. I never close the door. Dah bunyi lagi? Tak, dah tak bunyi lagi. Makanya dia ni masa buka pintu stuffy. Mungkin. Kan? Mungkin kita tak tahu. Kan? So Ustaz, macam ni macam mana kalau orang kerja malam macam nurse ni semua, apa nasihat Ustaz buat nurse-nurse kita yang bertugas waktu malam? Apa yang harus orang siapkan, apa yang harus orang buat kalau terkena macam ni? Okey, daripada awal sekali sebelum tak hospital itself, bila keluar dari rumah selalu baca ayat kursi. Selalu baca ayat kursi sebab apa? Allah ketika seorang tu baca ayat kursi, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai pagi itu sampai ke malam. Dan ketika dia baca pada waktu malam, Allah akan jaga dia sampai ke pagi. So first selalu baca ayat kursi, kemudian yang kedua keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maknanya dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi macam gitu kan, dan baca ayat kursi je lah. Itu insya-Allah sudah cukup. InsyaAllah sudah cukup. Okey, tu ayat kursi. Ni bukan maaf kata lah kan. Taruhlah ada orang macam belum hafal ayat kursi penuh. Ada tak ayat pendek yang mungkin untuk boleh 3 kul? Kalau baca 3 kul, kita kul. Kalau let's say tak hafal pun 3 kul, baca Fatihah. Itu terus ulang baca Al-Fatihah terus all the way. InsyaAllah. Then you tiup kan, then you just sapu on kira sapu your body lah. InsyaAllah. So kami juga di sini harapkan macam selalu Ustaz daripada awal episod sampai sekarang ni kita selalu tekankan untuk baca ayat kursi. Jadi kalau you all macam belum hafal tu usaha untuk hafalkan. Satu hari satu line. Awak hafal satu line je dalam 7 minggu pula. 1 minggu insya-Allah boleh dapat semua Betul. Kan? Hafal Raila ayat kursi. Hafal. Alhamdulillah. I think is about the progress lah. It's not all about the result that ini. Tapi bila you ada usaha, insya-Allah Allah bantu. Ya. Apa dia? Cerita. Okay. Cerita dengan dia. Okay. Cerita. Raila ada interesting story which happened to my friend. So dia memang senang dapat macam ilham tau, mimpi-mimpi ni semua tau. So what happened was he was sleeping and then after that dia bangun, dia rasa macam angin kat rumah dia tu macam kuat sangat. Macam something happen kan kat rumah dia. So dia bangun without thinking anything, he went to the mother lah. Dulu-dulu kan budak-budak mana ada handphone, kita semua tak ada handphone, and then our parents pun masih tengah pakai prepaid semua, belum ada bill kan. So dia minta mak dia handphone. So mak dia katalah, lah prepaid aku tak ada lah, aku nak buat apa dengan handphone aku ni. And mak dia tengah baring kat atas katil. So what happened was mak dia katalah, agaknya kau carilah handphone kat bawah katil, agaknya terjatuh ke apa kan. So bila dia jenguk bawah katil,
dia terjumpa 2 tanah kubur. 2, I think 2 bag of macam goni kecil gitulah. And bila dia keluarkan, mak ni apa mak? Dia tunjuk, and that tanah kubur masih basah. Oh. Yeah, it's still fresh. Tak tahu bila siapa hantar, tak tahu siapa taruh. Tapi kalau tak silap Laila, kalau masih basah, it's still new, right? Still new, ya. Melainkan kalau dah kering ke apa ke kan. Macam mana tahu, sorry, macam mana tahu yang itu tanah kubur bukan tanah kat depan rumah ke? Mak dia yang cakap. Macam, I don't know lah mungkin tanah apa-apa lah, but warna dia macam tanah kubur lah, macam very... Tanah kan semua sama colour. Tanah semua sama betul juga. Ke merah-merahan gitu. Merah-merah gitu. Merah-merahan, Merah-merah and still basah tau. So mak dia terus mak dia macam say vulgar lah, macam terperanjat lah, siapa ni kurang ajar pergi hantar gini. Mak dia dah terperanjat. So dia pun mak dia cakap pergi buang. So he took both of the goni kecil itu, dia buang belakang tingkap. Dia pun buang aje kiloliter. Tapi masa dia buang, dia macam masuk bilik mak dia, nak check on mak dia, dan dia patah balik, dia tengok kat tingkap tu, dah hilang. Benda tu dah tak ada. Belum sempat buang? Dah buang. Dah tengok bawah kan? Tengok bawah hilang? Dah hilang, tak ada. Tak ada kesan. Tak ada kesan. Yeah, so after that, so mak dia pun macam, tak apalah, tawakal lah, tak nak fikir apa-apa. So dia pergi tidur. Dia dah pakai handphone ke whatever that he did, dan dia tidur. Dia tidur, dalam mimpi tu, dia actually dream about mak bapak dia tengah gaduh. And mak bapak dia bapak dia pukul mak dia, something kan, dah violent and all that. When he woke up, mak dia dengan bapak dia betul-betul tengah argue. So whatever happened, asal tengok sana? Tak ada, saya check lampu. Lampu ada yang off ke apa. Tengok Rahila yang tu tempat lain. Tak ada apa. Apa-apalah, kita ada ustaz. Betul. So bila dia bangun, antara dalam mimpi dia tu kan, it really happen depan mata dia. So dia cakap dengan mak dia, mak dah sudah mak, jangan gaduh dengan bapak lagi. Sekejap lagi mesti bapak pukul mak, dia kata gitu. And it really happen. Yeah. So sampai before bapak dia pukul mak dia dah cakap, tak apa, bapak kau dah ada PPO gini. Okeylah, kau tak nak dengar kata aku kan. So dia turun bawah pergi kedai, dia balik je, mak dia baju semua dah tak ke mana, dah lasak dengan bapak dia. And then macam I think a few days later panggil ustaz ke apa ke, panggil check orang kan. Okay, ustaz tu sebut nama orang tu. Okay, sekian dia hantar barang kat family awak gini. Then ada punya mak macam dah dapat firasat sikit-sikit lah. Yeah, so that's what happened. And then also bapak dia selalu park kereta dekat a very same spot lah, belakang dapur dia tu, so dia boleh nampak. So when he actually tengok kenapa bapak dia hari ni park kereta kat tempat lain, rupa-rupanya dekat lot bapak dia tu kan, ada satu nenek tua tengah macam gini. Ya Allah, terperanjat aku. Sorry. Kan terus kena maki. Okay, dah relax. Belum aku. Minum. Minum dulu. Jahat lah. Suka Ustaz ketahukan orang. Hari ni ketahukan orang je. Terkejut. Ketahukan saya, ketahukan tamu. Tak, terkejut. Okay, saya tahan minum air dulu, nanti tersembuh. Aduh, sorry tak ada tapis pula mulut ni. Tak apa. Kami rancangan puaka. Memang. Puaka betul. Kan? Dia macam memanggil. Memanggil. Malam hari. Bila bapak nak balik kerja. Yeah, so yalah, and then after that cari orang bantu family diorang and all that. Yeah. Tapi memang I think rumah dia pun rumah lama pun ada something juga, apart from orang hantar barang apa ke. Cause bapak dia pernah nak tumbuk kakak dia dekat icebox lah, because memang dari dulu kalau diorang beli fridge tu, taruh baru rosak. So bila ustaz tu datang check, dia kata, lagipun tempat awak ni ada rumah jin. Dia kata sekian-sekian. So mungkin bapak awak tadi tu tertumbuk dia sampai sekarang bapak dia punya finger kan sengit. Tertumbuk benda tu lah.
kata dia orang. So yalah. Ya. Ni saya cakap pasal apa orang hantar barang buat ni semua kan. Lepas tu kadang tukang obat tu sebut nama orang yang hantar. Itu macam mana? Sebab setahu saya orang cakap kalau orang tukang ubat tu sebut nama orang yang hantar, maknanya dia macam kurang baik lah. Sebab mungkin orang yang mendengar tu, yang tengah tersiksa tu akan rasa okey, tapi sifat dendam tu akan keluar. Betul. Pernah juga orang message email Amy bagi tahu ni boleh tanyakan ustaz tak? Okey, sekarang saya tanya. Dia cakap apa tahu? Dia dah lama kena buat, dah baik, dah okey. Dah lama tapi dia nak tahu siapa yang buat. Dia cuma nak tahu saja. Tapi boleh ke kita bagi tahu walaupun niat dia cakap saya nak tahu je untuk mungkin in future kalau terjumpa orang tu dia akan lari ke siam gitu. Macam mana? Dia daripada para ulama ruqyah semuanya bersepakat jangan sebutkan nama siapa yang menyihir ataupun siapa yang hantar. Sebab apa? Sebab ketika disebutkan nama orang tersebut, walaupun dia bilang tak nak tahu je, tapi daripada lubuk hati yang dalam tu, bila terjumpa depan-depan, face to face, semua benda syaitan akan berikan sesuatu ataupun apa sahaja biar dia akan meluap, biar dia akan rasa marah dan lain-lainnya, hingga akan terjadi sesuatu yang tak nak berlaku. Kemudian ada rasa sifat dendam, kemudian sifat marah dan lain, itu semua adalah sifat-sifat daripada syaitan. So kita nak macam itu. Walaupun kita tahu, biar dia tahu, biar kita boleh siam lah, so called biar tak kita elakkan. Pandai cakap siam. Katanya siam kan. Tu kata siam ataupun kita jauhkan elakkan diri, jauhkan diri. Tapi tak perlu. Sebagaimana apa yang kita selalu diajarkan, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun depan hadapan macam gini, orang tu nak sihir kita, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal, daripada keluar rumah, insya-Allah Allah jaga. So best not to say. Sama, patient saya pun seperti itu. Kadang ustaz boleh tahu tak nama dia siapa? Tak ada, laki-laki ke perempuan apa tu. Saya bilang kalau nak tahu macam ini jangan panggil saya. Panggil orang lain. Betul. Kemudian yang kedua, ada yang pernah minta dengan saya, ustaz boleh tak hantar balik? Oi. So apa yang dia hantar kat family saya, tolong hantar balik. Biar dia hantar balik rumah dia, naik kereta hantar balik. Suruh hantar balik. Wow. Saya bilang itu pun saya tak akan buat. Sebab apa? Kalau saya buat macam itu, saya hantar balik. Apa bezanya saya dengan bomoh tu? Betul. Bomoh tu hantar, zalim, dosa, haram. Bila saya hantar balik, dia pun rasa sakit sama juga, zalim, haram dan dosa. So macam itu saya tak akan buat benda-benda yang haram macam ini. Yang penting yang mungkin kat rumah tu yang yalah macam apa yang kita cakap ni, kalau dah terkena ke dulu, best is to forgive and forget, maafkan, dan kita yalah serahkan pada Allah SWT. Itu je. Kan tak perlu nak tahu siapa buat. Saya orang buat pun saya doakan dia lagi. Saya doakan dia semoga dia berjaya. Biar orang buat kita jangan kita buat orang. Itu kata orang dulu kan. Betul lah. Ni ujian untuk kita lah. Walaupun kita nakal-nakal macam ni, mungkin nak ada ujian. Tengok. Alhamdulillah lah. Even like sekarang ni modern pun ada juga. Bukan tak ada. Banyak. Do you have any question lah? Ya. Tak fikir pula. Tahu tadi fikir dulu Okay, tak apa. Kita cerita balik. Kita cerita. Cerita seterusnya. Cerita apa So bila dah actually belum habis lah tadi. Kan? Kita cantas. Okay. So bila that happen to the family, diorang ingat macam dah over lah. But dia terjadi again and again. Right. Sampai sampai dah cerai-berai lah. Mungkin orang tu nak ni porak-perandakan family. Actually ada juga tau orang macam gitu Memang ada. Okay lah, dah habis lah. Cakap pasal porak-perandakan family, adalah satu ni kawan punya kawan dia ceritakan, dia cakap apa tahu, dia orang nak mendirikan rumah tangga. Lepas tu satu hari tu bakal isterinya tu sakit-sakit. Tu nak pergi jumpa bomoh. Dia temankan. So bomoh tu cakap bakalnya punya mak ada use something. So yang si lelakinya macam of course lah. Apa ni kau berbual pasal mak aku openly macam gitu kan, mana boleh sebut kan. So kalau orang macam tu, apa ustaz punya nasihat untuk yang si perempuan ni
yang turut sangat dengar cakap. Oh, kira dia dah fell into the... Pada ada dua, macam tahu lah kita orang kita pergi jumpa Ustaz Bomo kita pergi jumpa you badan sakit, kita umpama apa, kita action dia. So Rahila jumpa, saya temankan dia, tunang saya ni sakit-sakit badan, lepas tu Ustaz Bomo ni cakap, oh awak tak boleh kahwin, bukan tak boleh kahwin, oh mak saya ni ada guna you something. So you dah termakan kata dia, and then you pun dah macam dah habis lah, gaduh lah, ni dua gaduh lah. Faham lah. Macam gini, macam I pun akan rasa, apa pasal kau berbual pasal depan-depan gini? Habis kau pun satu, apa pasal kau boleh dengar cakap dia ni? Bukan nak selidik dulu ke apa betul, ke betul. So kalau memang ada hadis Nabi SAW, dia katakan siapa sahaja yang datang kepada kahin. Kahin ni maknanya tukang telik ataupun bomo, maka dia tidak akan diterima demi solat dia. Dan on top of that, dikatakan adalah hadis lain dia katakan bahawasanya dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, which is Islam. So walaupun dengar tau, dia bukan hanya pergi saja. Yang dengar pun dan dia percaya, itu pun termasuk daripada orang-orang yang memang tak diterima solatnya. Seperti itu. So best not to go to tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang bila disebutkan itu takut jadi fitnah. Betul. So sampai ada orang yang message saya personally di IG. Ya Ustaz, saya keluarga saya pergi berobat, kemudian orang tu bilang yang sihirnya adalah saya sendiri. Padahal wallahi Ustaz, saya tak tahu pun pasal sihir ni, saya tak tahu macam nak buat, macam mana apa semua saya tak tahu. So sekarang saya dituduh apa saya nak buat, sampai gitu tau. So maknanya difitnah. Dan ketika difitnah seperti itu, dosa-dosa sangat besar. Dikatakan al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Maknanya fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Yalah. Sebab you fitnah seorang tu, kalau you bunuh orang tu, dah orang tu je. Tapi bila you fitnah, keturunan-keturunan semua yang akan menanggung malu dia. Betul. So jangan sampai gitu lah. Especially kadang-kadang ada yang cakap pasal saka lah. Kadang cakap, oh mak awak ada saka, bapak awak ada saka. Padahal mak bapaknya orang-orang baik. So kesian macam gitu lah. So bagi siapa sahaja lah, termasuk diri saya sendiri, nasihat bagi perawat-perawat ataupun siapa sahaja, jangan asal tuduh-menuduh. Itu je. Yang pesakit pun kalau boleh janganlah percaya 100% kat tukang ubat tu. Kalau boleh discuss dengan your family. Yang penting sekali kita cerminkan diri kita sendiri. Ibadah kita kuat ke tidak? Kan takut yang kosong-kosong ni semua macam dia tak solat tak apa, main jumpa-jumpa percaya je kan. Betul. Betul Sendiri tak tahu apa-apa. Yelah betul lah. Sendiri tak tahu apa-apa, habis percaya kata orang. Kan? Habis tak lupa pada atas yang berkuasa. Betul. Yep. Cerita seterusnya. Okay, cerita seterusnya. Kita tengok macam serius pula. Itulah. Betul lah. Ceramah. Rela ingat lagi, Rela kecil-kecil tengah main-main dekat chalet lah, kat chalet. Kenapa? Tak ada. Dekat chalet. So, ramai-ramai ni dengan kira macam family friend apa semua. Sekali, one of my mom's punya kawan duduk wheelchair, makcik tu wheelchair bound. Sekali tiba-tiba kan dia boleh jalan agak-agak. Rupa-rupanya diorang kata she saw something dekat pokok. Chalet kat Changi lah. Chalet kat Changi. Tu memang keras. So we actually had the very, I think the biggest chalet lah. Untuk macam masa tu dulu my parents ada macam sisi-sisi punya gathering lah apalah kan. So yang kita terperanjat, makcik tu duduk wheelchair tau. Selama hidup dia memang paralyzed kaki. Tiba-tiba dia boleh jalan. So bila diorang macam pelik lah, kenapa she walk to that tree. So when dia ambil makcik tu, kenapa kau ni? Kenapa kau tiba-tiba boleh jalan? Suara dia dah berubah. Rupanya dia kena sampuk. So bila dia kena sampuk tu, kita taruh dia dalam bilik. Jadi kita budak kecil kan, kita tengok apa jadi. Orang masih ingat lagi suara dia berubah-ubah. Berbual Thailand lah, berbual tu lah, berbual ni lah, bahasa macam-macam bahasa tau. So bila ada just nice lah pun ada satu ustaz kat situ juga. So dia baikkan makcik tu lah. Tapi it was very long. Masa dia tak sekejap tau nak keluarkan benda tu dari badan makcik tu kan. So bila ustaz tu baca something, I still remember ustaz tu baca something. Lepas tu dalam badan kan makcik tu kata apa tau, something like macam
Kau pun baca salah, benda tu kan mengatakan yang kau baca tak betul tu. Lagi kau nak baikkan si Denisi sekian-sekian lah. So dia tanya my mother, kenapa makcik tu marah ustaz tu lah. Ustaz tu baca tak betul ke? Dah, kau tak tahu apa-apa, kau diam je. So until today, actually betul tak ustaz? Kalau sometimes jin, benda yang sampuk orang tu kan akan marah. Then that means kita tahulah dia tu jin Islam, betul tak? Oh, I don't know. Ataupun mungkin dia nak cuba hilangkan fokus kasi. Jadi you pun tak tergerak. Ya. So itu di antara cabaran yang diberikan. So macam gitu. So dia banyak cabaran. Dia tak semestinya pasal tajwid lah. We call it tajwid lah. Pronunciation. Dia bukan itu je tau. Saya pun pernah kena. So bila tengah baca apa semua, dia bilang, bacalah. Aku takkan keluar. Kan, sometimes they do that, you know. Kan? So macam gitu kita kena tahan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam marah ke apa semua kan, kita tahan. Tu, saya pernah kenal lagi. Baca, tengah baca daripada awal Baqarah, kemudian baca ayat kursi. Baca ayat kursi tu, dia begini. Kau tak payah baca. Aku dah hafal Quran. Aku dah hafal Quran. And kalau you, let's say you tak hafal Quran, what will you feel? Macam okay, jin ni hafal Quran, aku tak hafal Quran, tapi macam mana So what you dia have to ganggu kita punya. Yes, so you kena counter balik. Okay, kalau kau hafal Quran, cuba baca. Tak apa, you ambil Al-Quran, surah ni, ayat ni, baca cuba. Yeah, that was what you that pakcik did also say. I still remember. And that thing, baca macam for me masa budak kecil, I dengar macam fluent pun dia ni baca. So pakcik tu pun baca lah, tengok. And then I think memang susah lah nak keluarkan because benda-benda gini pun diorang tahu kan. Correct. All this. Yeah, diorang pun belong to yang atas kan. Yes, betul. Semua memang belong to him. So that was the first time lah yang Raila nampak macam okay, benda-benda macam gini exist lah. Right. Kan. So it took like 2-3 jam baru makcik tu pulih balik. Yeah. Ada pula selalu yang famous, selalu kita dengar bila kan kita cakap okay, kalau seseorang baca ayat kursi. Tapi baca-baca dia cakap salah tu. Sometimes like that also. Even saudara Raila yang dekat Tanjung Pinang, kakak dia pun pernah kena sampuk. Itu lagi, siap ketawa-ketawakan lagi. Kau baca salah lah, kau tak baca betul-betul ni, dia kata gitu. Kita pun macam kita hilang fokus saja, kita takut, kita stop. Actually kena teruskan kan? Terus lah. Lagi banyak dia macam gitu kan. Lagilah you cabar lagi. You kasih lagi. Kalau tak ada, you cakap dia, kalau kau memang tahu baca salah, kita baca sama-sama. Especially the last part, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. That's the part yang memang dorang susah nak baca. Ulang. Nak ulang 3 kali ulang. Tahu kan? 3 kali ulang. So ada kita dah masa kita buat macam sekejap itulah. Tadi ada last cerita. Last. Tak adalah. Dia nak balik lah tu. Tak adalah. Bukan, tak ada. Semua Raila dah cerita. Dah cerita. I mean ada lagi banyak lah. Cuba ingat-ingat lupa lah. Kan? Ya. Okay. Terima kasih banyak Rahila. Terima kasih. Nak balik Taklah. Terima kasih banyak kerana sudi jemput kita pula. Sudi jemput Raila. Terima kasih. Sudi jemput Raila. Datang kemari. Okay, kita ada something for you lah as usual di bulan Ramadan ini. Okay. Wah, apa tu? Saya kena tolong. Ustaz, mari Ustaz kita tolong. Baik. Kita macam hantar deng tak. Hantaran. Gitu Hantaran. Inilah rezeki bulan Ramadan. Tapi pernah tak nampak? Masih Pernah tak nampak masih apa ni berbual ni? Pernah tak nampak orang berjalan dekat dinding? Tak pernah. Pernah nampak? Raila pernah nampak. Okey, kejap. Nak ambil barang dulu. Real lah. Masih nak berbual? Dia makin keluar banyak makanan, makin banyak cerita dia nak keluarkan. Ya. Aduh. Banyak ni. Kan? Rezeki ni. Kan? Boleh tak? La ilaha illallah. Mati-mati dia nak ke sana. Sini. Nampaklah kan kat dalam tu. Okey, taruh bawah sekejap. Wah, banyaknya. Apa? Ya, papaya kita ni. Okey, kita mulakan dengan ni. Daripada Three Boys Dough Cookie. Wah. Kan? Nampak sedap ni. Memang sedap. Memang sedap. Alright. Okey, terima kasih Ni Three kad dia Boys. terus dah hilang. Ngap.
Share lah. Yelah. Dan ni pula Ghost Beef daripada The Flame Shack. Terima kasih. Dia nak buka lah pula. Nak tengok boleh tak? Boleh buka? Boleh. Dia boleh. burger pedas. Kau suka pedas? Tak sangat tapi laki saya makan pedas. Kan? Ni kalau suaminya bau dia suka nak lagi boleh order 20% discount dapat. Tu dia. Thank you Flame Shack. Yes, nak dekat hari raya ini ada irresistible treat. Yeah, my English is damn okay. It's irresistible. Irresistible treats. Irresistible treats. Okay. Terima kasih kuih tak ni. And this is a pan. Apa ni Apa benda tu? Rempeyek. Bukan Bulan puasa mulut kencang. Daripada Mama and Bakes. Mama and Bakes. Quarantine Pan apa? Florentine. Florentine. Ingat Sembarang je quarantine aku tadi rempeyek. Sembarang je lah rempeyek. Rempeyek jauh sih. Nice. Okay, ini saya The Baking Mommy. Lama nampak? Tengok. Tak, tengok nama dia macam Dia itu Ma. Kan? Mim Alif. Mim Alif. banyaknya. Mim Alif Ma. Okay. Sea salt caramel, the baking salt mummy. Ooh. Okay, ni The Kasih. Crush. Apa tu? The Crush pula. The Crush Theory. Apa ni? Dia macam card holder. Oh. Kan semua. Banyak ni. Banyak lah. Oh, terima Nanti kasih. hari raya Lawa kan. sih. Satu-satu lah dengan suaminya. Irish Delicacies, ni biskut, ada macam-macam kat dalam, ada apa? Nak campur. Campur. Kalau merah tu mungkin tu Red red velvet. Correct. velvet. Thank you. Ni apa Ustaz? Kuih rainbow. The Blossom Tree. Ni dalam si Nutella. Wallahualam, tak dapat okay. rasa lagi. Okay. Okey, taruh sini. Yang ini Allahu Akbar. Ini daripada Kai Beats. Bergedil ke tu? Tahu bergedil. Tahu bergedil. Betul. Kan, tahu bergedil. Ustaz nak ceritakan apa yang tu apa? Wah, Yang tu. Kai Beats. Thank you. Tu apa atas tu? Wah, banyaknya. Fast bakes. Fast. Suka hati je Ustaz Habis? Apa ni? Ada nama penuh dia. Apa? Fazila. Bukan Fazila. Farisha. Kan? Marilah Cuma Syah saya tengok. bagian mana? Oh, Farisha also sebelah kanan sini. Farisha Saleh. Farisha Saleh. Ni cheesecake. Sejuk-sejuk ni. Apa? Basque. Basque best. Basque best, tak Basque, tahulah. ya. Tahu makan je. Tahu makan aja. Yang itu untuk hari raya, nanti kau tak boleh simpan untuk hari raya lah. Dia mesti habis. Betul. Ni mesti habis sekejap je ni. Apa Ustaz? Ini daripada Dream Donut. Donuts SG. I love this. Kan? Terima kasih. Saya pernah beli dari Collector. dia. Pernah beli ya? Apa lagi? Terima kasih. Oh ni. Ni saya suka buka lah. Boleh saya buka? Boleh. Saya yang excited. Minta maaf ya. Buka. Ini daripada Hanis Cookies and Cake. Tu orang cakap dia ni suka hati dah bagi orang buka. Kasihlah orang tu buka. Buka. Sorry lah, ini program kita punya suka lah. Astaghfirullahaladzim. Sombong lah pula. Minta maaf gurau je ini Rahila. Wow. Nampak? Lampu lap-lip. Okay. Bukan main lagi. Nutella tart. Ni balik mesti habis ni. Kan? Okay. Lampu-lampu lagi. Kita tunjuk kat kamera sikit. Mana nak off? Tengok guys. Lip lap. Ke situ kan? Selamat berhari raya. Sambung. Sambung? Apa tu lirik dia habis tu? Tak ada marah tau nanti. Apa lagi? Okay. Saya tutup balik jap. Okey. Yang ni pula daripada Allahu Akbar. Ilham. Nur Ilham. Hair tonic. Oh wow. Ya. Bagus ni. Rambut dah rosak-rosak pun. Kan? Mesti best. Sebab orang cakap memang bagus pakai benda tu. Gin tonic. Pretty hair. Ya. Dari siapa tadi? Nur Ilham. Oh. Yang ni daripada The Good Therapist. Kalau nak buat bekam ke apa. Ini dia. Tapi kena ingat kalau buat scan kod ni kena ada nombor kat situ. Ustaz, ijamah bagus tak Ustaz? Saya sampai sekarang bagus. takut jarum. Macam mana? Oh, jarum dia akan Takut pakai lah. lancet tu lah, jarum tu lah. Tapi it's good is termasuk dari sunnah. Dia bersihkan you punya darah. Itulah. Okey lah. So ini daripada Nanti saya Dia macam kena semut sikit gitu. saya kalau jarum besar tak apa tau. Tapi sebab dia repeatedly tu yang saya segan sikit lah dengan jarum tu. Dia tak usah half body je. Half body Oh iyalah, half body boleh cuba Selamat dia tak cakap tak taruh no body.
Kalau nobody dia naik anu siapa kan? Dia letak half. bagus, kelakar lah pandai. you. Kan? Ustaz jangan ketawa Ustaz. Sepatutnya kita kena serius. Biar tamu yang ketawa. Okey. Ini L Skin EWP by FT Ibelita Ni untuk apa ni? Collagen. Oh. Untuk rambut, untuk muka, untuk tulang. Okey Kalau lah, saya your boleh parents cuba sakit lah. ke apa gini. Saya makan benda ni dah bertahun. Oh, ya ke? Awet muda. Masya Ya, Allah. bukan susuk tapi collagen. Collagen. Bukan saya nak promote tapi yalah benda baik kita. Betul. Benda baik kita patut Tapi kongsi. kena minum banyak air. Sebab dia punya tu very high. Oh, so dia akan punya macam protein very dehydrate high. Tak macam heaty ke apa. Bukan kita just minum banyak air lah. Kita ni sebenarnya kurang air. Betul lah. Betul. Agree. Kita- Ya, Ustaz pun agree Ada kan betul, kalau pada betul, pedas betul. pun kena juga. Kan Betul. heaty. So ini Yalah. protein. Good. Yang ini ialah daripada Penuh satu meja. penuh tu meja. Hey Jude. Oh. Bila taruh anting-anting ke duit raya kan. Orang datang nanti. Korang pilih lah. Taruh. Pilih. Tapi taruh amount yang lain-lain Ya. Amount lain-lain yang boleh pilih ya. Tapi ni I think dia bukan untuk tu je lah. I think kalau macam orang hari raya tak ada songkok ke apa, cuba terbalik. Ustaz cuba. Cekik darah. Betul lah Ustaz ni. Ajak gurau. Baru puasa berapa ya? Dehydration, kurang air Ustaz. Minum banyak air Ustaz. Lapar, Madu, lapar. susu, Aduh. 3 kul, Al-Fatihah, Ayat Kursi. Wow, dapur puaka Ya. Masya Allah. Yang ini. Okey. Ini Wali Fragrance. Yang wangi. Minyak wangi lah. Oh, okey. Boleh share dengan husbandnya. Alright. Right? Boleh. Dan ni pula, ni mungkin untuk anak awak ke apa? Apa tu? Dan untuk korang, Vibes Galaxy. Nak Dia tengok. lampu. Oh, ya ke? Nanti kalau shine Atas. shine pula. Taruh kat dinding apa nanti lampu semua. Asta. Kira macam disco light lah. Bukan disco. Sebab pening kepala. Ni macam nanti macam bintang-bintang. Oh, LED, Ya. okay. Ya, terima kasih Vibes Galaxy. Thank you. Mesti lawa tau lampu dia. Dan ni untuk awak daripada S Illustrates. What's that? Nah, tengoklah cek sendiri. Apa ni? Apa tu? Walaupun kecil mungkin. Oh, wow. Nice. Alamak, sweetnya. Tingkat Alah. Tunjuk kamera, gambar apa tu? Nampak? Gambar saya, Mana? suami dan anak. Mana aja dapat gambar ni? Gambar yang mana? Kita puaka-puaka tim ni banyak spice-spice. Oh, tu pasal awak tanya saya, awak saya. Kan? Itulah dia. Okey. Alah, cantiknya. Ni Kan? gambar yang mana ni Tak tahulah diorang cari. Diorang geledah awak punya Instagram. Lawa lah. I Kan? cannot stop looking at it. This one. Nah, this one you don't stop looking at it, you just eat. Wow. Jelly. Agak-agak. Jelly. Oh Cake. my jelly. Oh, ni kasi mak saya suka ni Nanti dia. ambil gambar ke apa boleh lah. Post-post kan. Gambar boleh, ada boleh. bunga-bunga kat situ kan. Ni kita tak boleh tunjukkan, takut Wanginya. terbalik lah nanti. Wangi. Okey. Wangi kan? Terima kasih. Oh my jelly. Boleh masuk tangan. Saya takut terlepas. Tangan saya dah pendek. Abang buat Turun apa? ke bawah. Manja. Ustaz, tangan saya dah pendek. Ustaz kan? Okey. Illustrate. Itu saya saja. akan promote semua. Yes. Yes. Wah, Terima kasih. thank you. Terima kasih kepada semua sponsor. Yeah. Diharapkan dengan apa yang awak berikan kepada Rahila, tunjukkan support pada tim puaka. Yes. Mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah ini, Tuhan saja yang akan balas budi baik awak semua. Amin. Okey. Betul. Dan satu lagi, kita di bulan yang baik ni sampai bila lah kita kena jaga hati kita. Betul. Kerana hati itu akan control mind kita, kepala kita, dan dari situ kalau tak jaga betul-betul, kita akan buat sesuatu yang tidak baik. So, mula daripada hati, jagalah hati itu agar hati itu senantiasa tenang dan aman. Okey? Ustaz, apa-apa nak cakap Ustaz sebelum kita akhiri? Since bulan Ramadan ni kan, so just kita try our best, maksimum lagi kita punya ibadah kita, pasal kita tak tahu. Maybe this the only Ramadan, the last Ramadan yang kita akan ada di dunia ini. So make sure just do our best lah, insyaAllah. All out lah all out. All out, yang tak tahu apa mengaji ke apa, just cuba. Just cuba. Yang belum boleh tak tahu macam nak solat, just cuba. Never too late lah. Never, tak pernah too late. And satu lagi sebelum kita akhir ni kan, Ustaz tadi cakap, saya buat fitnah bulan puasa ni. Apa? Nak dengar awak nyanyi.
saya dah lama tak nyanyi. Lagu apa ni Ustaz? Aduh. Apa dia? Ada lagu apa apa favourite nyanyi cepat? Lagu apa? Lagu apa awak suka kita bernyanyikan? Gerimis mengandung. Apa mengandung? Gerimis mengundang. Mengundang. Macam mana lagu dia? Astagfirullahalazim. Kalau gerimis mengandung banyak anak-anak ada kan. Macam mana lagu dia? Saya pun tak tahu. Macam mana? Kasih tune sikit. Kasih tune. Rupanya gerimis. Mengandung. Okey, tak adalah. You payung apa-apa lah. Okay. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku mengandung. Something like that lah. Saya pun dah lupa. Terima kasih. Minta maaf pada penyanyi tu kita kurang pada. Aduh, mengandung pula. Lagu raya? Lagu raya. Kita belasah betul-betul. Boleh lah. Dah tak bayar minta lagu raya. Aku selalu. Okey. Okay, lagu Kak Girl lah. Okey. Selamat berhari raya. Ucapanku untuk semua. Jeng maaf dipinta dan diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Terima kasih. Selamat Raya in advance everybody. Sekali lagi pada semua, jangan lupa selepas ni, jangan lupa kau boleh tidur bangun malam buat tahajud, tawasul, zikir banyak, dan kau boleh buat duha, insya-Allah rezeki anda berlimpah ruah. Okey, jangan lupa kau nak merch kita ni, bolehlah lungsuri laman website kami iaitu www.puakasg.com, dan kalau ada apa-apa mungkin awak nak share gambar-gambar yang menarik ke apa yang seram, bolehlah email kami kepada puakasg@gmail.com, dan jangan lupa follow kita punya Instagram di puakasg. Bagi Ustaz, sambung Ustaz. Bagi apa? Bagi siapa sahaja yang mungkin tengok video ni ke apa, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Jadi jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru insya-Allah. Baik. Okey, bye-bye semua. Ingat, puaka tak kenal usia. Bye. Bye. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.